Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Untuk video kali ni aku nak ulas sikit tentang isu Curly Boy 1, PBNP 1. Baru-baru ni FIFA dah keluarkan satu statement menyatakan PBNP wajib untuk membayar kepada Sumareh sebanyak 4.9 juta. So disebabkan isu yang tengah hangat ni, adalah fan-fan Pahang yang masih lagi tak puas hati minta PBNP ni bawa kes ni ke Mahkamah Timbang Antara Sukan. Untuk recap apa yang terjadi antara Sumareh dan juga PBNP ni sekitar 4 Ogos 2020, itu tahun lepas. Sumareh ada nyatakan kepada FAM dia dah hantar surat kepada PBNP untuk mengaktifkan klaus 8.7 di mana player kalau kata tak terima gaji sebanyak 2 bulan berturut-turut berhak untuk menamatkan kontrak dengan pasukan semasa. Dan pada 28 Ogos tahun 2020, Liga Super bersambung balik. Waktu tu Pablo Dolah Saleh, jurulatih pasukan Pahang, menyatakan Curly Boy ni dah sebulan lah tak turun training, menghilangkan diri begitu saja. Dan pada keratan akhbar sehari selepas tu, ada legend-legend bola sepak negara ni menghentam Sumareh kau-kau. Sebab apa? Menyatakan Sumareh ni jenis tak kenang budi lah. PBNP dah usaha untuk bagi kau kelayakan sebagai player naturalisasi untuk pasukan Malaysia. Kau tak bagi muka langsung, di sebalik faktor pandemik COVID-19 ni menyebabkan pasukan Pahang tak boleh bayar gaji kau. Sumareh macam biasa, dia jenis chill, dia diam. Even ada fan-fan Pahang dah start hentam dia macam mana legend-legend ni buat. Dan waktu tu jugalah ada individu yang nama dia besar lah dalam bola sepak negara ni leak kan tentang kontrak offer daripada pasukan Selangor untuk Sumareh ni. Tindakan tu bagi pendapat aku kurang profesional lah kalau kata nak buka pekung orang macam tu. Dan dalam kontrak yang dah leak ni, itu boleh nampak Selangor offer gaji sebulan kepada Sumareh ni agak besar, $17,000 sebulan. Itu pun member masih lagi minta, nak up, I expect 18k katanya. Dan PBNP pun ada keluarkan statement lah. Dia orang cakap FAM macam acuh tak acuh je untuk kendalikan kes berkaitan dengan Sumareh ni. Mana taknya kes dah sampai kat FIFA. So FAM keluarkan statement kata benda dah sampai kat FIFA, korang chill lah dulu. Dan waktu tu ada juga cakap-cakap menyatakan kenapa FAM biar kes ni terus ke FIFA, sedangkan Sumareh ni dia adalah player naturalisasi. Sepatutnya dia kena ikut saluran macam mana player tempatan lain yang gaji sangkut. Sampailah pada 7 September 2020 apabila Polistero sah tandatangani Sumareh untuk main dengan pasukan diorang secara pinjaman. Dan start daripada situ sampailah pada Januari, Sumareh dah main 111 minit perlawanan dengan Polistero. Bukan first 11 lah, member masuk 10 minit last macam tu. Dan dalam interview bersama Astro Arena, TMJ ada nyatakanlah minat untuk bawa Sumareh masuk ke pasukan JDT. Tapi katanya akan slow talk dululah dengan Raja Muda Pahang untuk dapatkan player ni. Kalau kata dia okey, saya bawa lah. Kalau kata tak, Kemuncak kes ni pada 6 hari bulan Februari 2021 baru-baru ni apabila FIFA mengarahkan PBNP untuk bayar tunggakan gaji sebanyak 4.9 juta kepada Sumareh. Kalau kata Pahang gagal untuk bayar gaji Sumareh dalam tempoh 45 hari, FIFA boleh decide untuk penolakan mata dalam saingan Liga Super nanti dan juga ban Pahang daripada melakukan sebarang transfer. So dekat sini aku nak ulas sikit kenapa sebenarnya Sumareh boleh menang dalam kes menentang PBNP, majikan dia sebelum ni. Perkara pertama yang korang perlu tahu sebenarnya dalam kontrak antara Sumareh dan juga PBNP ni start daripada dia join pasukan Pahang pada 2017. Ada disebut dalam kontrak dia sebenarnya masuk je tahun kedua, gaji dia untuk sebulan akan naik sebanyak lebih kurang 20k duit Malaysia. So maksudnya kat sini bukannya Sumareh ni fight tentang gaji dia yang sangkut waktu musim Covid hari tu saja. Malah sebenarnya benda ni dah berlarutan lebih kurang 3 tahun daripada start tahun kedua dia main dengan pasukan Pahang. Cumanya kata Sumareh dia ada cuba slow talk dengan pengurusan pasukan PBNP. Cuma pengurusan PBNP ambil acuh tak acuh, buat tak tahu, malah nak layan. So, sampai satu tahap, apalagi member ada peluang untuk caw, terus bawa kes ni ke FIFA. So, persoalan kedua, mesti ramai tertanya-tanya, boleh ke sebenarnya player-player ni decide untuk terminate dia orang punya kontrak disebabkan oleh gaji? So, untuk pengetahuan korang, update FIFA berkenaan transfer pemain ni, pada tahun 2018 ada dimasukkan satu peraturan baru iaitu 14 bis. Di mana peraturan tu ada menyebut kalau kata player tak terima gaji selama 2 bulan berturut-turut, player tersebut ada hak untuk terminate kontrak dengan pasukan semasa. Selain daripada tu, kalau kata setiap bulan gaji kau ada tertunggak dan tunggakan tu kalau kau campur-campur cukup untuk gaji kau selama 2 bulan, player tu juga layak untuk terminate kontrak macam mana disebut dalam peraturan tadi.
Persoalan seterusnya, boleh ke Sumareh ni bawa kes ni terus ke FIFA tak payah melalui FAM? Besar benar kabel dia. Jawapan dia dekat sini, memang boleh. Sebab apa? Waktu kes ni berlaku, Sumareh masih lagi adalah seorang player import untuk pasukan Pahang. Dia belum lagi mendapat kerakyatan Malaysia ataupun dalam kata lain sebagai player naturalisasi untuk pasukan Pahang. So dekat sini FIFA ada mention memang player-player import ni ada hak untuk bawa kes ni terus ke FIFA untuk elak perkara-perkara bias yang mungkin berlaku sekiranya benda ni dibawa contoh kepada FAM dulu. Tapi korang kena ingat benda ni tertakluk kepada player import saja. Sekiranya player tu adalah player lokal, contohnya player tu beraksi dalam Liga Malaysia, player lokal kita, diorang perlu melalui PFAM dan juga kemudiannya tuntutan perlu dibuat melalui FAM. FAM akan decide sama ada persatuan ataupun kelab tu perlu bayar sebanyak tu ataupun tidak. So untuk kes Sumareh ni memang layak untuk dia bawa kes ni terus ke FIFA memandangkan dia adalah player import Pahang waktu kes ni masa mula-mula berlaku dulu. Alright gang, untuk shoutout momen kali ni shoutout to Jersey Anip, kedai jersey online dekat laman Instagram. Untuk mana-mana korang yang cari jersey-jersey luar negara macam EPL, Bundesliga, La Liga, jersey-jersey rare, Liga-Liga Brazil dan juga Liga Jepun, semua diorang ada. Korang jangan risau sebab apa? Jersey Anip ni diorang jenis bukan pre-order, diorang memang ada baju yang dah ready stock. So korang tak payah tunggu lama, order hari ni, esok lusa terus diorang bagi tracking number. Dan yang paling best gang, macam biasa aku nak payung korang untuk 5 orang pertama subscriber A2N Studio, korang pergi beli jersey dengan Jersey Anip, automatically korang akan dapat diskaun sebanyak RM10. So gang, make sure korang follow IG Jersey Anip. Sebab apa? Diorang akan tawarkan korang promo dan juga ada giveaway untuk setiap bulan. Ni dah dekat Raya Cina ni, dengar-dengar ada promo Chinese New Year, baiknya dapat RM10, dapat promo lagi. Memang harga kau murah korang nak murah macam mana lagi aku tak tahu lah. So link untuk pembelian aku akan share dekat description, make sure korang check it out. As a conclusionnya guys, sebenarnya penambatan kontrak ni adalah memberi keuntungan kepada player, bukannya kepada pasukan semasa. Cuma korang perlu tahu sekiranya penambatan kontrak ni dilakukan oleh player, pampasan untuk baki gaji dalam kontrak semasa dia orang tak perlu dibayar oleh pasukan semasa. Tetapi sekiranya ada tunggakan, pasukan semasa tu perlulah bayar baki tunggakan kepada player tersebut. Dan sekarang ura-ura kencang mengatakan Sumareh ni sekarang ada dekat selatan tanah air. Aku tak nak cakap mana, tapi dekat selatan. Kalau kata jadilah perpindahan ni, memang betul lah kata-kata the legend Khalid Ali. Sebab apa? Waktu awal-awal kata Sumareh ni nak keluar Pahang, nak pergi ke Polistero ni, Khalid Ali antara orang pertama yang menyatakan benda ni sebenarnya memang dah well planned lah. Ada orang lain yang plankan benda ni untuk Sumareh supaya dia pergi ke Polistero tu sebagai satu cooling period saja. Memang power benar orang tua ni, botak-botak pun boleh pakai otak dia. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pendapat korang tentang kes Sumareh versus PBNP ni? Korang masuk side mana? Keliboy ke PBNP? Korang boleh mention kat bawah. Untuk mana-mana yang baru dekat A2N Studio, macam biasa, jangan lupa untuk like, share and subscribe A2N Studio. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum.